Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut, Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalau aku diberi lagi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu malaikat jawab pada orang dah meninggal dunia ni, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hari kebangkitan nanti. Jemaah sekalian, ayat ni saya baca di awal-awal pada khutbah sebentar tadi dengan tujuan untuk kita nak faham bahawa terhadap kita berada dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan ingat tak, dalam 2 tahun yang lepas kita diuji oleh Allah dengan ujian COVID. Solat kita tak sama dengan solat hari ni. Dan masa tersebut kita terpaksa pakai face mask. Kita terpaksa tak boleh nak bersalam sama-sama kita. Waktu tu kita cukup takut dengan satu virus yang disebut dengan COVID-19, coronavirus tersebut. Lalu kita berhati-hati, takut dan bimbang. Kalau kena, bahkan takut orang bersin pun kita takut. Takut untuk dekat dengan orang tersebut. Kenapa kita nampak bahaya? Virus ni bukan sekadar dia hanya boleh bukan sekadar dia menjadikan kita demam, bahkan kemuncak dia mati. Di kalangan kita, di Malaysia kita ni mati seramai lebih kurang 36,000 nyawa yang mati kerana COVID-19 ini saja. Manakala seluruh dunia yang mati lebih kurang sejumlah 6 juta lebih manusia yang mati kerana peristiwa COVID yang berlaku. Tapi lepas pada 2 tahun, ramai orang kita tak ingat dah terhadap yang disebut dengan COVID ini. Saya nak sebut begitu jugalah dalam hidup kita ni ada satu virus yang jahat yang Allah sebut start daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni tak berhenti lagi virus tersebut. Tak mati-mati lagi virus tersebut. Virus apa? Syaitan. Virus iblis. Iblis ni tak nampak. Syaitan ni tak nampak. Tapi kenapa orang kita takut dengan virus COVID, tapi dia tak takut dengan jahatnya iblis, jahatnya syaitan? Allah, dia nak suruh kita sedar jahatnya iblis ini. Allah buat Ramadan. Allah jadikan Ramadan nak suruh kita kenal bahaya rupa-rupanya iblis ataupun syaitan. Dua makhluk ni jangan main-main dalam hidup kita. Makhluk yang disebut iblis, makhluk dengan syaitan ini. Sampai peringkat Allah istihar, makhluk ni menjadi di antara sebab menyebabkan kamu ni sesat hidup di atas dunia. Bahkan ramai di kalangan kita tak berjumpa syurga bila dia mati nanti. Punca apa dia? Punca jahatnya virus yang disebut dengan iblis, syaitan ini. Allah jadikan Ramadan. Allah jadikan Ramadan ni dengan tujuan nak suruh kita ni biar nampak musuh kita yang ada atas dunia ni ialah iblis ataupun syaitan. Iblis dan juga syaitan ni jangan kita pandang lekeh, jangan.
Sebab dia masuk dalam rumah tangga kita. Dia masuk dalam tubuh badan kita. Yang menyebabkan rumah tangga kita bercerai-berai. Kita boleh tengok, tak terbayang kita. Berita hari ni kan, seorang suami pukul isteri dia, tukul dengan tukul. Mati isteri dia dengan tukul. Kenapa dia boleh buat sampai tahap demikian? Di negara kita ni yang terjadi di negara kita, di Terengganu. Kes yang berlaku di Terengganu. Sampai peringkat boleh ambil tukul, pukul isteri itu, tukul isteri sampai mati isteri. Punca apa jadi demikian? Kalau tidak dirasuk oleh syaitan. Tidak dirasuk oleh yang disebut dengan iblis. Kita pula sebut, tidakkah dalam bulan Ramadan ni Allah dah ikat dah syaitan? Kan dalam hadis Rasulullah sebut, dah ikat dah syaitan. Maknanya apa dia? Kalau ada juga yang jahat ini, ulama-ulama kata, sama ada yang diikat itu yang disebut dengan ketua-ketua iblis. Lepas tu anak-anak dia masih lagi berkeliaran. Ataupun alim ulama sebut, mungkin iblis tu ataupun syaitan tu memang dah kena ikat dah. Tapi manusia dah jadi syaitan. Manusia dah jadi syaitan dah sekarang. Manusia yang jadi syaitan ni bahaya. Bahaya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, minal jinnati wan nas. Daripada jahatnya jin dan juga manusia. Kan kita diajar supaya sebut, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang duk tiup-tiup dalam dada manusia tu. Yang tiup-tiup dalam dada manusia ni, jin dan juga manusia. Bila kita berada bulan Ramadan ini, kita kena istihar. Kena istihar perlawanan kita, permusuhan kita dengan syaitan. Tak boleh kita anggap syaitan tu tak apa, dia tak ada masalah. Cara kita nak istihar macam mana? Cara kita nak istihar, maknanya kita nak berlawan dengan syaitan. Kita kena mula dengan diri kita dahulu. Jangan kita nak suruh orang lain je lawan, tapi kita tak lawan. Lawan syaitan ni apa dia? Cara dia, mesti yang pertama bersihkan hati kita daripada perangai-perangai syaitan yang biasa melekat dalam diri kita. Kena bersih hati kita. Jangan kita tak bersih hati kita. Bulan Ramadan ni, Rasulullah sebut, sumu tasihu. Kamu puasalah, kamu akan sihat. Rasulullah sebut macam tu. Kamu puasa, kamu akan sihat. Apa makna sihat? Memang di sudut doktor, dia kata sihat badan kita. Darah kita kembali elok. Kemudian tak mencanak naik. Gula kita mungkin tidak semanis bulan-bulan lain. Ramadan ni turun kadar gula. Itu pandangan doktor. Orang yang isap rokok, dia tak isap rokok siang hari. Nak sebutnya, dia sihatlah sekejap. Tapi pandangan agama bukannya sihat kat situ je. Pandangan agama, kamu kena sihat sampai dalam hati perut kamu. Hati kita ni kena bersih, kena sihat. Macam mana kena sihat hati? Hati kita ni jangan berpenyakit. Kalau hati kita ni boleh jadi penyakit bila? Bila kita bagi ruang syaitan masuk. Bila syaitan masuk dalam tubuh badan kita ni, bila syaitan masuk je tubuh badan kita, rosak terus hati kita. Hati kita ni senang jadi rosak. Macam mana cara jangan bagi syaitan masuk? Allah tolong ikat syaitan. Macam mana Allah dia nak suruh jangan bagi syaitan masuk dalam hati kita? Allah jadikan program-program supaya syaitan tak boleh masuk dalam hati kita. Macam mana? Bersihkan hati. Daripada apa dia? Daripada dosa. Hati ni, kalau dalam hati kita ni ada dosa, syaitan boleh masuk. Syaitan senang masuk. Dosa apa yang biasa kita ada dalam hati kita ni? Munafik. Dosa nifak dipanggil. Dosa munafik. Ramai di kalangan kita ni, dia tak perasan. Sama ada saya, tuan-tuan, ni di antara benda yang kita kena jaga sangat. Jangan jadi munafik. Orang kita jarang kita sebut tentang munafik ni. Di Malaysia kita ni, ada filem munafik ke apa dia? Nak sebutnya filem munafik. Nak dibuat dengan tujuan nak suruh apa dia? Kita jangan jadi munafik. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada orang yang hati dia kotor. Hati yang kotor ni orang siapa? Orang munafik. Allah dia nak suruh kita jangan kotor hati.
Allah gari syaitan. Lepas tu Allah buka segala pintu taubat. Allah buka segala pintu keampunan Allah. Buka pintu keampunan Allah ni, kalau kita baca dalam hadis kursi, sampai Allah turun sampai ke langit dunia. Ramadan ni Allah turun sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia tu, dia suruh malaikat, pergi cari. Siapa yang minta ampun dengan aku ampunkan dosa dia. Siapa yang meminta dengan aku nak penuhi permintaan dia. Siapa. Tiap-tiap pagi bulan Ramadan, begitulah Allah lakukan sehingga hatta tatla'al fajr, sehingga terbit matahari. Bila masuk waktu subuh saja, maka Allah pulang balik ke arasy Allah. Disebutlah hadis kursi cerita tentang bagaimana besarnya nilai Ramadan. Nak suruh kita ni ambil peluang, bersihkan hati. Bersihkan hati, jangan bagi peluang syaitan masuk. Syaitan masuknya macam mana? Syaitan menjanjikan kita dengan janjian-janjian yang menakutkan. Dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan sentiasa menjanjikan pada kamu, menakutkan kamu jatuh fakir, kamu jatuh miskin. Ni perangai syaitan. Dia sebut, masuk Ramadan ni kamu meniagalah. Kamu tak datang sembahyang tarawih pun tak apa. Kamu niagalah, kamu makan banyak-banyak supaya kamu tak buat amal ibadah yang lain. Bulan Ramadan ni kamu jangan derma. Ni cara syaitan diajar. Jangan kamu infak. Kalau kamu infak, nanti kamu akan jatuh miskin. Kamu tak payah derma. Orang kita dia jadi terbelah dua. Masuk bulan Ramadan, ada yang rajin derma, ada yang tak keluar sikit habuk lagi pun duit dia untuk dia menderma. Punca apa dia? Syaitan menjanjikan dia kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan dia dengan kemiskinan. Kemudian bukan sekadar itu, wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menyuruh kamu berbuat benda yang buruk. Allah janji sebaliknya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah sebut, beza dengan aku, katanya Allah. Aku menjanjikan kamu keampunan dan yang disebut dengan kelebihan yang banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah ni maha luas pengetahuan dia. Bila kita dalam bulan Ramadan macam ni, para hadirin sekalian, tolonglah jauhkan diri daripada syaitan. Jangan bagi dekat syaitan masuk. Bila syaitan dekat dengan tuan kita, bila kita jadi munafik. Satu, kita diminta supaya bersihkan diri kita daripada munafik. Macam mana nak bersihkan? Nak suruh jadi sihat badan kita ni. Nak suruh kita ni jangan penuh dengan kekotoran. Kita diajar supaya minta ampun pada Allah. Diajar supaya kita minta ampun setiap masa, setiap ketika. Mulut kita sebut. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, nak buat apa bulan Ramadan ni kalau sekiranya kita tahu Allah mengampunkan dosa kita?" Baca yang ni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang. Bibir kita je, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mulut kita ni sebut, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Balik ke rumah dia bagi tahu pada orang rumah kita. Kita kena lawan syaitan ya. Sebut ada anak-anak kita kena lawan syaitan ya. Kena lawan syaitan. Syaitan ni bahaya. Kalau virus tu bahaya, syaitan jauh lebih bahaya. Virus tu jahat, COVID tu mati je kita. Jahat syaitan masuk neraka kita. Kena ajar pada keluarga kita demikian. Kena sebut. Syaitan ni dia suka dengan siapa? Dia suka dengan orang munafik. Orang mukmin dia tak boleh masuk. Orang mukmin dia tak boleh masuk. Dia nak masuk ada orang munafik je. Orang munafik ni siapa? Orang yang bercakap besar. Orang yang sombong. Ni orang munafik. Orang yang cinta terhadap dunia. Ni orang munafik. Orang yang pemarah. Sifat dia pemarah dalam hidup dia. Siapa orang munafik? Orang munafik ni orang yang berprasangka buruk sesama kita. Dia boleh sangka buruk sesama kita. Sama-sama orang Islam. Dia tengok orang ni, dia ni jahat, ni jahat. Ni sebut. Senang je dia nak sebut demikian pada diri dia. Buruk sangka. Ni orang munafik. Orang tempat kita ni, orang kita tak sebut sangat munafik. Orang munafik ni, depan kita pura-pura, belakang kita tikam kita balik.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia berjumpa dengan orang mukmin, dia kata kita orang mukmin juga. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia paling dengan puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku berserta dengan kamu, aku kelentong je puak-puak tok lebay tersebut. Aku kelentong je puak-puak penunggang agama tu disebut. Ini nak sebut ni orang-orang munafik. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ni ayat yang jelas Allah sebut. Allah lah yang kelentong orang munafik. Wa yastahzi'u Allahu yamudduhum fi tughyanihim. Dan Allah biarkan mereka dalam keadaan kesesatan, kebingungan itu sampai ya'mahun, sampai bila-bila dalam hidup mereka tersebut. Manakala kita perhatikan bila masuk bulan Ramadan ni, jangan nampak sihat badan je, tapi sihat dalaman. Sihat dalaman ni kena utama. Jangan bagi penyakit. Kalau kita kena penyakit munafik, naya kita dalam hidup. Ya, macam mana nak suruh sihat supaya kita ni tak kena munafik? Pada diri kita yang pertama, alim ulama kata baca Quran. Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan. Macam mana nak suruh kita bersih hati kita ni? Sentiasa zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak suruh kita ni bersih lagi hati kita ni? Baca doa. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah untuk nak suruh selamat daripada munafik. Doa Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati saya daripada munafik. Sebut doa ni. Waktu mana kita berjalan, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Kemudian ulang wa amali minar riya. Amalan saya daripada suka menunjuk-nunjuk. Kemudian wa alsinati minal kadzib. Lidah saya suka bercakap bohong. Wa ainani minal khiyanah. Dua biji mata saya ni daripada khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kerana sesungguhnya kamu tahu apa yang pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam setiap hati-hati manusia itu sendiri. Baca doa ni perhatikan sekali. Doa ni kalau tuan-tuan ulang baca doa ni, selamat daripada satu penyakit yang sedang melanda di kalangan masyarakat kita. Penyakit apa? Penyakit anxiety. Anxiety yang melanda umat Malaysia kita ni lebih kurang 8 juta orang disebut. Di Malaysia kita ni, di antara penyakit yang sedang melanda di kalangan setiap orang, di kalangan rakyat Malaysia ni ada lebih kurang 8 juta orang yang kena anxiety. Anxiety ni apa dia? Anxiety ni apa dia? Perasaan datang perasaan, rasa nak mati, rasa tak boleh jumpa orang, rasa sayu seorang-seorang, rasa macam nak tercabut dada, rasa ni anxiety. Istilah agama dipanggil apa dia? Khianat mata. Khianat mata, kha'inatal a'yun. Pengkhianatan mata. Ulang baca doa ni yang diajar oleh Rasulullah, nak suruh bersih hati kita. Baca doa yang mudah ni. Saya baca, jemaah ikut ramai-ramai. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa alsinati minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini doa ni nanti balik, nanti search dia dalam internet, jumpa baliklah doa ni. Doa untuk kita nak suruh diri kita ni bersih daripada munafik. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku ni daripada munafik. Macam mana lagi nak suruh bersih? Kita kembali balik kepada hidup yang sebenar. Hidup yang sebenar yang diajar oleh Allah. Hidup yang sebenar ni apa dia? Dalam hidup kita selain daripada bersih hati, kerana kita datang dahulu bersih dalam keadaan fitrah. Balik mesti dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Yang kedua, kita nak suruh kita ni bersih daripada munafik ni apa dia? Jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga? Solat. Jangan kita puasa tapi tak semayang. Ramai orang kita dia puasa tapi dia tak solat. Pelik orang kita.
Dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Dia puasa apa? Begitu dalam hidup dia. Dia kena puasa yang dia taat. Orang kita dia puasa. Waktu mana nak buka puasa jaga, tak makan awal. Mana makan awal? Tapi maghrib tinggal. Sembahyang maghrib tinggal. Mana orang kita bila berbuka puasa, dia jaga saat maghrib. Tapi bila dah masuk maghrib, dia makan sampai dia tak sembahyang maghrib. Ramai orang kita jadi demikian. Kamu ni kalau begitu, kamu tak bersih lagi hati. Hati ni akan bersih bila kamu jaga solat. Jaga solat subuh, jaga maghrib, jaga maghrib, isyak, jaga. Lepas tu Allah suruh sambung sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni satu amalan solat malam dia panggil. Di antara solat tahajud. Solat malam ni solat tarawih. Nak tarawih berapa rakaat kita pulang. Nak buat 8 rakaat boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang langsung. Manakala yang semayang ni jangan berkelahi lah. Siapa nak buat 8, buat. 8. Ni setengah-setengah masjid ni ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dia panggil. Sampai begitu sekali kita. Saya ingat di Selangor, saya pergi satu masjid, naik nak sembahyang isyak tu, saya duduk je, Bilal datang sebelah. Bilal cuit, Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Ya, saya sebut, ya. Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat ya. Saya kata lepas 8 pun boleh, lepas 20 pun boleh. Saya sebut demikian. Tak Ustaz, 8 je. Dia kata, tapi Ustaz 8 je Ustaz. Lepas 8 rakaat, Ustaz terus duduk tempat tazkirah tu. Ustaz mula tazkirah tu, Ustaz bantai terus geng-geng 8 tu Ustaz. Saya tanya, kenapa kena bantai? Geng-geng 8. Iyalah, geng-geng 8 ni lepas 8 rakaat dia balik terus. Dia balik terus. Saya jawab balik, eloklah dia balik, apa masalahnya? Lah, Ustaz tak faham dia sebut. Dia orang kalau balik terus tak apa juga, dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz. Dah kita geng-geng 20 tak khusyuk semayang. Teringat ni habis cendol tu, habis cendol. Yang tu rupa-rupanya kita berkelahi benda yang tak sudah. Nak buat 8 boleh. Di Mekah sekarang buat 10 rakaat je. Semayang tarawih ni 2 rakaat pun dianggap tarawih. 2 rakaat, paling tidak 2 rakaat. Paling banyak berapa terpulang? Terpulang kita nak buat. Tu yang kita kena buka sikit cara kita berfikir. 2 rakaat semayang tarawih ni paling tidak 2 rakaat. Ni jangan kita nampak bahawa kena juga habis 8, kena juga habis 20. Tak betul begitu pada diri kita. Kena juga habis 30. Kita kena ingat Rasulullah ajar semayang tarawih ni 2. Berapa berhenti? Tak ada berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang 8 rakaat. Tapi lepas isyak Rasulullah tak semayang tarawih terus. Lepas isyak Rasulullah balik dulu ke rumah. Lebih kurang sejam barulah Rasulullah datang balik ke masjid untuk memulakan solat tarawih. Ni cara Rasulullah buat demikian. Rasulullah suruh balik rehat dulu. Lepas tu baru datang balik. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau suruh balik dulu dengan Tok Imam tak datang. Tengok Tok Imam duduk kat rumah, tengok Stongko lawan Triple H. Nak sebutnya kita. Nak tak nak, kitanya semayang tarawih. Rasulullah semayang tarawih ni panjang sangat. Lama sangat. Tujuan apa semayang tarawih ni? Tujuan nak suruh bersih hati. Bersih hati kita ni. Semayang tarawih. Huzaifah Ibnul Yaman, ketua setiausaha sulit Rasulullah. Rasulullah ni ada 60 orang setiausaha sulit. 60 lebih setiausaha sulit Rasulullah. Ketua pada setiausaha sulit Rasulullah ialah Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman dia cerita, satu malam aku solat malam dengan Rasulullah. Rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Aku ingat satu ayat Rasulullah rukuk lah. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat. Habis tu aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah Al-Imran. Rasulullah baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk?
selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak ni. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam ni. Kita tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la, nak marah dah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna. Letihnya kita bersihkan hati dengan solat. Kemudian bersihkan hati dengan apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Kalau kita tak baca Quran, tak bersih hati kita. Kena baca, kena riba. Yang tak boleh baca Quran tu, jalankan jari di atas tulisan Quran. Mana-mana yang tak boleh lagi, tolong tekak Quran, salin balik Quran dengan jari dia. Jangan beralasan. Ambil jari dia tu, salin sebuah Al-Quran. Sebelum kita mati, biar ada sebuah Al-Quran yang kita salin daripada tangan kita ni. Saya cabar demikian. Jangan kita beralasan. Orang tanya, kenapa tak boleh baca Quran? Saya benak. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Memang benak sungguhlah dia. Nak sebutnya, beralasan. Jangan beralasan. Tak boleh baca Quran, mari jumpa dengan AJK Masjid ni. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli Qadiyah Alumalai ni yang tak boleh baca Quran. Mengaku je. Saya takut kalau saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya. Bagi tahu elok-elok pada AJK. AJK pula jangan pula jawab bertenang-bertenang. Saya pun tak boleh baca juga katanya AJK. Kita sama lah, senang cerita. Jangan. Kita mesti berlumba di kalangan kita baca Quran. Rasulullah bulan Ramadan macam ni, berapa kali khatam Quran depan malaikat Jibril. Mana sibuk kita dengan Rasulullah? Kita kau sibuk, Rasulullah sibuk. Dalam beralasan. Jangan beralasan. Quran. Yang ketiga, zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bersih hati. Kalau tak boleh, orang rumah kita tak boleh nak puasa, sebut dia selawat pada Nabi biar banyak. Kemudian zikir biar banyak. Zikir dan selawat. Dengan tujuan, bila kita kerap berzikir, lagi Allah kenal kita. Lagi Allah kenal kita. Sebab Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Bila kamu berzikir pada aku akan zikir terhadap kamu. Maknanya aku akan balas pada kamu. Sebagaimana Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa aja pada aku akan mustajabkan doa kamu. Demikianlah diajar pada kitanya supaya banyakkan zikir. Zikir dan selawat pada Nabi. Zikir untuk kita dengan Allah. Selawat untuk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bangun di akhirat nanti, Rasulullah cam muka kita. Rasulullah kenal tu badan kita. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita ni sentiasa dalam keadaan yang nak bersihkan hati daripada karat-karat dosa dan karat-karat daki yang banyak yang tersimpan dalam hati kita ini sendiri. Yang keempat, amalan apa nak bersihkan hati bulan Ramadan sebegini? Yang keempat, tolong alihkan semua aset-aset yang ada di atas dunia ini yang kita miliki ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya yakin para hadirin sekalian ini mesti ada harta benda. Tak mungkin kita tak ada harta benda. Walaupun selipar je pun harta benda kita. Walaupun pakaian kita selai, kita ada harta kita. Harta kita ni jangan simpan di atas dunia. Sebab ramai dah yang kena. Ramai dah yang kena. Simpan untuk bekalan dalam hidup dia. Orang tanya dia simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua, dia tak guna-guna pun harta yang dia ada tersebut. Mana orang kita dia dah pencen, dia tak boleh guna pun harta dia. Duit ratus ribu. Duit pencen dia ratus ribu. Dia nak mati besok lusa lah. Bila dia nak habiskan harta ni? Bila dia nak guna harta dia ni? Harta ni jangan simpan di dunia. Nanti kalau kita simpan, kita tertinggal di atas dunia, kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Anak kita berkelahi, berebut harta ni. Kita akan diseksa dalam kubur kerana rebutan harta yang belum lagi selesai. Jangan kita jadi demikian. Ramai dah orang kita kena.
Dia mati, nama bil elektrik ada lagi nama dia atas dunia. Dia kena jawab. Dia kena jawab dalam kubur. Dia dah meninggal dunia, bil air dia ada lagi nama dia atas dunia. Atas dunia. Dia kena jawab. Tanah dia ada lagi atas dunia. Dia kena jawab dalam kubur. Tak selesai lagi. Lagi mana tak selesai, lagi itulah dia sengsara dalam kubur. Kita jangan jadi demikian para hadirin. Biar cerdik. Ramadan ni musim Allah bagi pahala yang banyak. Macam mana cara? Infak, derma, sedekah, wakaf, tiap-tiap malam transfer masuk dalam akaun. Masjid ni letak nombor akaun besar-besar. Senang orang sekarang ni melalui handphone je boleh transfer tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam, nak sebutnya tiap-tiap hari. Ada je masing-masing berlumba di kalangan kita. Kenapa? Orang tanya, kenapa hantar? Kenapa transfer? Saya nak hantar bahagian saya ke akhirat. Nanti di akhirat saya dah ada dah rumah saya. Saya dah ada dah kereta saya. Di akhirat nanti saya dalam kubur, malam pertama dalam kubur pun saya dah ada dah makanan yang telah tersedia untuk diri saya. Kenapa dia? Kerana kita telah buat amalan-amalan untuk menyelamatkan kita di hadapan nanti. Inilah cerdiknya manusia. Ni simpan sampai tua, nak makan apa lagi dalam hidup kita yang kita tak makan? Nak pergi ke mana yang kita tak pergi lagi? Tak boleh dah. Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan manis-manis, dah kena kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out dia bagi. Dalam hidup kita, benda apa lagi yang kita boleh buat dalam hidup ni? Nak tak nak, ambil je harta kita ni, panggillah anak-anak kita bila balik raya ni, kita sebut ada anak-anak kita. Abah mati, mak kamu meninggal dunia, dua-dua dah tak ada, haram kamu adik-beradik berkelahi lepas pada ni. Haram, kita sebut. Siapa yang berkelahi adik-beradik, lepas pada abah mati, mak kamu mati, berebut harta pusaka ni, Allah laknatlah keluarga dia. Sebut terang-terang pada anak-anak kita. Jangan berkelahi. Abah tak nak demikian. Kita sebut pada anak-anak kita. Bahaya tuan-tuan. Ramai dah orang kena. Dia ingat lepas pada dia mati, anak-anak dia ni akan bertolak ansur. Taknya. Belajarlah sampai ke Al-Azhar sekalipun. Belajarlah di luar negara sampai Mekah, Madinah pun. Dalam bab harta ni manusia berubah. Manusia berubah. Menjadi tamak terhadap harta. Kalau dia tak tamak, isteri dia pula. Kalau tidak isteri dia, anak-anak dia pula. Yang meracun pada dia. Akhirnya berkelahi. Adik-beradik. Semata-mata berebut harta pusaka. Jangan main-main tuan-tuan. Ramai dah orang kita kena. Di kalangan kita. Ada orang, dia ingatkan anak sulung dia bagus. Dia pun tukar nama pada anak sulung dia. Dia kata kalau abah mati, kamu bagi adik-beradik ni. Adik-beradik ni. Dia meninggal dunia. Anak sulung ni ambil pada dia seorang ni. Tak bagi langsung pada adik-beradik. Sebab nama dah tukar dah. Nama dah tukar dah. Jadi dia kata buat apa lagi nak bagi pada orang lain. Anak-anak dia sebut tak perlu bagi bah. Sebab datuk dah bagi pada abah. Jadi tak perlulah abah nak bagi-bagi. Sebab tak ada hitam putih pun yang menunjukkan demikian. Terkebir-kebir adik-beradik yang lain. Tak dapat yang disebut dengan harta pusaka. Para hadis kan ingat ke tenang ke dalam kubur? Tak tenangnya. Ni dalam bulan Ramadan ni, tolong selesai masalah harta ni. Di Malaysia kita ni, harta orang Islam yang tak selesai lagi, sebanyak lebih kurang 90 bilion. 90 bilion lagi, harta yang tersangkut. Tu, tanah di Kampung Baru, Kuala Lumpur tu, bertindan-tindan. Berapa generasi dah, belum lagi selesai. Tanah di Kampung Baru tersebut. Tu contoh yang mudah. Belum lagi cerita kampung-kampung kita, di tempat-tempat yang lain. Betapa banyaknya di kalangan kita ada harta, tapi harta tu tidak berjaya dikembangkan. Punca, kita tak urus waktu mana kita hidup ini sendiri. Yang kelima, tolong kita buat nak bersihkan hati, baca doa. Doa tuan-tuan. Jangan berhenti berdoa. Doa Rasulullah, doa tak pernah berputus asa. Bulan Ramadan macam ni, Rasulullah doa ni, sahabat-sahabat tengok heran dengan cara Rasulullah doa. Bersungguh-sungguh. Rasulullah doa tu sampai peringkat tangan Rasulullah ni tegak naik ke atas. Doa tu lagi lama lagi naik, lagi lama lagi naik, lagi lama lagi naik. Tegak tangan Rasulullah ke atas. Jatuh dengan jubah Rasulullah ni, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhnya Rasulullah berdoa. Kita berdoa tak? Lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni.
Doa benda lah lama-lama. Lama-lama letak tangan atas paha je orang kita. Malasnya dia nak sebut ada Allah. Ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dia buat. Yang malas-malas lagi tu bagi salam. Siap bagi salam tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Oh nanya, kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Ambillah kesempatan. Tuan-tuan tolong doakan saya sama. Agar semua di kalangan kita ni, bila kita mati, bersih hati kita. Dalam keadaan yang kita ni, malaikat memanggil-manggil nama kita. Bila kita dengar suara, Allah takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun dekat kita tu, malaikat sebut, kamu jangan takut ya, jangan takut. Allah takhafu, wa la tahzanu. Jangan sedih. Nak mati, jangan sedih. Malaikat pujuk kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kamu terhadap syurga yang telah diluaskan untuk kamu, yang telah dijanjikan oleh Allah pada kamu. Mercik peluh atas dain. Keluar peluh. Mengalir air mata deras di pipi kita, menunjukkan tanda ahli syurga yang Allah kurniakan pada kita. Terukir senyum, nampak tempat dalam syurga Allah kerana kita telah berjaya melalui Ramadan dengan keadaan penuh keikhlasan dan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang berjaya melalui Ramadan ini, dan Allah nampakkan pada kita musuh yang paling utama pada kita, syaitan, yang mesti menjadi musuh sampai bila-bila dalam hidup kita. Sebut pada keluarga kita, kita sedang bermusuh sekarang. Jangan kita ingat musuh ni main-main, dia jahat. Dia boleh menyebabkan kita masuk neraka Allah. Sebut pada keluarga kita, Allah tolong gari syaitan dalam bulan Ramadan. Allah istihar permusuhan dalam bulan Ramadan ini, dan kita berusaha untuk membersihkan sebersih mungkin dalam hidup kita daripada kotoran daki yang menyebabkan rosaknya yang namakan dengan amalan-amalan kita ini sendiri. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati amalan-amalan salih kita ni. Terima kasih sekali lagi. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, di bawah nanti ada beberapa buah-buah kitab yang saya karang. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab tersebut. Saya sedang bangunkan Ma'ah Tahfiz. Sekarang ni ada 6 buah sekolah tahfiz. Saya sedang siapkan sekolah tahfiz di Pulau Langkawi, tuan-tuan. Ma'ah Tahfiz di Pulau Langkawi ni, saya nak siapkan masjid. Masjid tu dah ada rangka-rangka ni, cuma belum kubah dalam ni belum lagi. Kubah yang dalam ni belum lagi siap. Saya dah habis lebih kurang 2 juta dah untuk kita bangunkan masjid tersebut. 2 tingkat masjid itu sendiri untuk anak-anak tahfiz di Pulau Langkawi. Saya perlu lebih kurang 1 juta lagi lah. Kalau tuan-tuan ada 1 juta hari ni, selesailah masalahnya. Mudah-mudahan kalau ada orang yang nak niat, ya, Ustaz, dia kata rumah saya 1 juta, rumah saya 2 juta, saya bagi 1 juta je pada Ustaz, tak ada masalah dah. Nak sebutnya demikian, rumah dia untuk di akhirat nanti. Saya perlu sangat. Kalau tuan-tuan ada duit-duit yang di mana duit-duit yang tak bersih dan sebagainya, boleh pun ambil pamphlet tu, nanti tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, tuan-tuan berdiri je depan mesin bank, sembahyang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan dia sampai pahala tu pada arwah ayah kita, arwah mak kita. Ni peluang untuk kita nak siapkan rumah Allah tersebut. Harga rumah Allah ni kalau bagi kepada kontraktor, pergilah 9 juta, 10 juta. Tapi kami buat sendiri. Lebih kurang 3 juta je yang kami perlukan untuk nak siap ni. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan ambil pamphlet nanti, tuan-tuan bank in kan saja. Masuk je dalam akaun bank ni sendiri. Ada kat bawah nantilah insyaAllah. Di samping kitab-kitab, di samping ada beberapa produk-produk untuk dana kepada sekolah saya ni. Ada kat bawah nantilah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir.
والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.